Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Sedang jemaah yang dirahmati Allah, kesyukuran kita rafa'kan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi yang mulia subuh ini Sabtu takdirkan Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama. Mudah-mudahan banyak manfaatnya, mudah-mudahan banyak hikmahnya pertemuan kita, dan mudah-mudahan dimudahkan segala urusan kita pada hari ini dan seterusnya. Alhamdulillah, hari ini saya nak berkongsi dengan tuan-tuan. Saya ini diberi tajuk tasawuf, jadi umum. Namun begitu, saya mikir-mikir apa nak bawa ni. Jadi saya mikir di sini tuan-tuan, hari ini saya nak bersama-sama dengan tuan-tuan dalam lebih kurang. Ini biasanya kuliah subuhnya pukul berapa sini? Sampai pukul berapa? Pukul 8, lama sangat ya. Syuruk dalam 7.34 begitulah syuruk ya. Jadi elok kalau nanti tuan-tuan habis syuruk boleh habis boleh solat syuruk terus ya. Jadi 7.30 ke 7 kita berhentilah. Lagipun saya ada kerja 8.30 dekat Dewan Kompleks Islam, ada nikahkan orang ya, dah janji orang. Jadi tuan-tuan, paling utama kehidupan kita ini tak ada lain, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Benar ini, betul ini, yang lain settle. Begitu kita makin menghayati, makin faham yang namanya syariah, iaitu rukun Islam, begitu juga rukun yang namanya tasawuf, cerita ihsan, cerita apa, beres ya. Semuanya terkandung di dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab itu makin kita menghayati, makin faham kalimah thayyibah ini, insya-Allah makin baiklah kita. Makin jadi orang yang hasanat, banyak baiknya. Yuzibnas sayyi'at ya. Kerana perbuatan baik, banyak buat baik itu akan menghapuskan yang buruk-buruk. Insya-Allah zaman muda dulu yang kita dah terbuat apa, yang penting banyak buat baik sekarang. Insya-Allah Allah Taala ampun. Sangka baik dengan Allah. Allah itu keampunannya lebih luas daripada kemurkaannya. Ya, jadi kita hari-hari bersangka baik dengan Allah. Jangan di pagi-pagi dah rasa macam ya, pagi-pagi dah marah bini pula. Ini tak betul. Jadi pagi-pagi mesti ceria, seronok hidup. Insya-Allah satu hari positif. Kerana ada hadisnya begitu. Macam kuat sangat Imam ya. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita lihat apa yang Allah SWT firmankan dalam suratul Muhammad, surah Muhammad ayat 9, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Apa maknanya? Maka ketahuilah bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang sebenarnya melainkan Allah ya, dan dosa minta ampunkanlah ke atas dosa engkau sendiri dan dosa orang mukmin laki-laki dan perempuan. Maksudnya tuan-tuan, kalimah la ilaha illallah itu lebih tinggi nilainya daripada istighfar itu sendiri.
Saya buktikan begini tuan-tuan. Orang yang dia itu 70 tahun, 80 tahun kafir, masuk Islam mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah aja terhapus dosanya yang lampau-lampau, yang telah lalu. Begitu ya, paham ya? Sebab itu begitu agungnya kalimah thayyibah la ilaha illallah. Tak boleh main-main. Jadi kita ini sebagai seorang Islam, istighfar kita itu kalah dengan la ilaha illallah. Sebab itu banyakkan yang namanya zikir la ilaha illallah. Barulah diikuti dengan istighfar. Kerana ayatnya kat sini jelas ni. Maka ketahuilah, sebab itu kita zikir, sebelum zikir, ya, apa kita selalu zikir sebelum zikir la ilaha illallah itu, ya, astaghfirullahalazim astagfirullahalazim, kan kita sebut yang namanya apa? Afdhalul zikri fa'lam annahu. Ini sebab tu Allah Taala sebut kat ni, diambil yang namanya, ya, afdhalul zikri, sebaik-baik zikir itu fa'lam, ketahuilah, annahu, apa dia itu? La ilaha illallah. Afdhalul zikri itu diambil daripada hadis Rasulullah. Fa'lam annahu surah Muhammad ayat 19. Menggabungkan dua itu. Sebab itu sebaik-baik zikir itu ketahuilah. Kena tahu. Nak tahu itu mesti belajar. Nak tahu itu mesti mendalam tahu tentang apa itu la ilaha illallah. Kalau kita tak tahu la ilaha illallah, ini yang sekarang ini katanya tahlil pun bid'ah katanya. Sedangkan tahlil itu la ilaha illallah. Dikata kita tahlil itu bid'ah, ini kan namanya tak betul. Sebab dia tak faham apa itu tahlil. Tahlil itu la ilaha illallah. Ya. Sebab itu kita itu disuruh memperbanyakkan la ilaha illallah. Tahlil kau bid'ah, kan namanya ini tak betul ni namanya. Sebab itu tuan-tuan, kalimah la ilaha illallah itu nafi isbat. La ilaha, tiada Tuhan, ya, yang disembah dengan sesungguhnya, bihaqqin, illa, menafikan semua hanya Allah aja. Sebab itu minta maaf, orang tarikat kalau dia ambil tarikat, nanti mula-mula belajarnya itu la ilaha illallah. Nanti lepas itu dia Allah, 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 Allah. Ada pula orang kata zikir Allah tak boleh, semata-mata Allah tak boleh. Ini semua orang tak faham. Ya. Jadi Al-Quran itu khutbahnya, redaksinya Allah dengan Nabi Muhammad aja. Paham ya? Allah kepada Nabi Muhammad. Yang tukang bawa malaikat Jibril. Begitu. Nak kena faham ni. Ya. Jadi sebab itu selepas itu zikirnya Allah. Kerana payahnya ketika sakaratul maut, maka sekurang-kurangnya kita disuruh sebut Allah aja. Ya. Allah, belak mati, orang Jawa kata, meninggal dunia. Ya, kalau nak sebut la ilaha illallah, takut dia menafikan la ilaha, dia mati. Kerana dia kata tiada Tuhan. Padahal illallah sepatutnya ada. Walaupun kita sangka baik, sebenarnya dia nak nyebut la ilaha illallah. Sebab itu ulama berbahas ni tentang perkara ini panjang lebar. Sebab itu dimudahkan suruh dan juga diamalkan, yaitu yang namanya Allah. Sebab itu kita zikir. Kalau tahlil ada ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya 33 kali. Kan gitu. Begitu ya. Kenapa disebut depan ya Allah? Kerana kita memohon sungguh-sungguh kepada Allah. Kalimah nama Allah itu ulama berbahas Asmaul Husna yang 99 itu
terdapat dikumpulkan dalam Ar-Rahman Ar-Rahim. Sebab itu hari-hari kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Asmaul Husna itu yang banyak itu 99 di dalam Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, Maha Pengasih Penyayang, Maha Pemurah Penyayang. Ar-Rahman Ar-Rahim itu ya, rahsianya ada di dalam kalimah Allah. Ya, rahsianya itu di dalam Allah. Sebab itu Allah Ta'ala sebut walillahil asmaul husna. Di sisi Allah, sebab itu disebut Allah. Sebab itu Allah itu lafzul jalalah, lafaz yang sungguh ya agung. Allah, ya, di dalam Allah itu. Sebab itu Allah. Ulama berbahas lagi, ya, Allah itu bila seseorang itu dah mabuk cintanya pada Allah, maka dia akan, ya, ulama tarikat khususnya menyebutkan dia itu hu, kerana fa'lam annahu, ketahuilah bahawa sesungguhnya dia itu siapa? Allah. Sebab itu orang tarikat ada ngamalkan zikir hu. Awak jangan kata sesat, awak tak faham. Sebab tu zikirnya hu hayyun, dia hidup, hu Allah. Kalau tak faham, jangan katakan sesat. Ya, awak bukan bidangnya. Faham ya? Sengaja saya nak kongsi pagi ini supaya tuan-tuan fikirannya itu jangan menyesatkan orang. Jangan kata bid'ah. Sedangkan tuan-tuan tak ada ilmu tentang perkara itu. Faham tuan-tuan ya? Fa'lam annahu apa? Hu, dia apa? Dia itu la ilaha illallah wastaghfir li zambika wal mu'minin wal mu'minat. Jadi perkataan yang agung ini menghapuskan segala dosa. Sebab itu tuan-tuan, kita zikir banyak-banyak la ilaha illallah, otomatik insya-Allah kita punya dosa diampunkan Allah SWT. Hebatnya ayat ini. Saya sengaja nak bawa pada ibu-ibu, bapa-bapa supaya banyakkan zikir la ilaha illallah. Merasakan hebatnya. Kerana syahadah itu inilah. Kita solat 5 waktu, syahadah kan ini. Merasa sungguh-sungguh agung, hanya Allah itu Tuhan yang hak, bihaqqin, sebenar-benarnya, insya-Allah dosa-dosa yang lain diampunkan Allah SWT. Sebab itu tuan-tuan, bila kita memahami perkataan ini, seronok kita. Kerana Rasulullah SAW beritahu, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Ada hadis yang lain, man qala la ilaha illallah akhiru kalamihi dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengucapkan, sebab itu orang kafir 70 tahun kafir, umur 70 mengucap masuk syurga. Pelik. Boleh faham tuan-tuan ya? Barang siapa yang di akhir kalamnya dia sakratul maut, dia mengucap la ilaha illallah, Allah. Ada hadis yang lain, ya, di akhir zaman nanti selagi ada orang mengucap Allah takkan kiamat. Iaitu menjadi satu amalan kepada orang tarikat Asy'ariyah, ya, Syazaliyah dan sebagainya yang muktabar, ya, melafazkan la ilaha illallah, kalau tak pun Allah hidup dalam hatinya, sentiasa dibawa ke mana-mana Allah dalam hatinya, dalam kalbunya, meresap dalam jiwanya Allah itu bukan hanya di lidah tapi dibawa dalam hati. Ibu-ibu ya, jadi jangan takut kalau nak zikir Allah, silakan. Bukan bid'ah, bukan salah. Saya dah kaji, ya, saya dah bertanya dengan, ya, orang-orang tarikat dan sebagainya, ya. Jadi tuan-tuan,
yang dirahmati Allah, bila kita faham la ilaha illallah, insya-Allah ya, kita akan diampunkan Allah, kerana kalimat yang agung ini selagi ada dalam kita, dalam hadis Rasulullah, man qala la ilallah dakhala jannah wa in zana wa in saraqa. Sekalipun dia itu berzina ataupun dia itu mencuri, kalimah itu tetap di dalam hatinya, maka dia tetap masuk syurga. Walaupun dia itu nanti dimasukkan neraka dulu, dibilas, ya, tetap akhirnya masuk syurga. Boleh faham tuan-tuan ya? Bukan saya menggalakkan zina, bukan saya menggalakkan mencuri. Nak memberitahu bahawa kalimah la ilaha illallah itu buat maksiat macam mana pun dia mengesakan Allah, tak terpadam imannya, cuma malap aja. Malap, faham malap ya? Cahayanya itu malap. Tetap dia ada imannya. Kerana ada hadis yang lain tu, kalau orang iaitu buat dosa, zina dan sebagainya, seolah-olah ya imannya itu dibuka baju ke atas gitu. Faham ya? Nanti dia bila dah selesai, dia nyesal, masuk balik. Faham ni? Saya nak cerita ni supaya tuan-tuan faham, supaya kita hidup bersangka baik, sentiasa bersangka baik, walaupun orang itu kita nampak zahirnya buat maksiat, supaya hidup kita itu sentiasa tenang. Kerana hidayah itu Allah Ta'ala punya, mutlakan, mutlak Allah Ta'ala punya. Walaupun Nabi Muhammad SAW tak dapat yang namanya nak memberi hidayah pada orang. Buktinya pakciknya, ya, Abu Talib, dikasihi hidayah tak dapat. Innaka lan tahdi, ya, la tahdi man habbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, kata Allah, ya, tak akan dapat hidayah. Ya, hidayah itu milik aku. Suka hati aku nak kasih siapa? Buktinya tuan-tuan lihat dalam sirah sahabat Rasulullah, Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid tu bin Mughirah, bapa dia tu ketua, bukan main memusuhi Rasulullah. Khalid Al-Walid perang Badar, ketua perang Badar, pihak kafir, bukan pihak Islam. Pelik dapat hidayah. Boleh faham tuan-tuan ya? Dapat hidayah. Jadi pedang Islam, Saifullah, pedang Allah. Begitu juga yang namanya itu, yang menombak Sayyidina Hamzah. Siapa namanya? Wahsy, apa namanya? Wahsy ya, yang menombak, yang namanya itu atas arahan Hindun, dia menombak pakcik Rasulullah yang dikasihi, ya, iaitu Sayyidina Hamzah. Wahsy itu ketika Rasulullah di Madinah, dia masuk Islam, tuan-tuan. Dia masuk Islam. Paham ya? Rasulullah tak nak tengok dia kerana terasa kecewa dia yang bunuh. Tapi dia masuk Islam. Ya, malah ketika perang apa, ya, dijanjikan bahawa dia itu dapat memakai yang namanya mahkota Rom ke apa, saya lupa hadisnya. Rasulullah janjikan begitu. Sebab itu hidayah itu bukan milik kita, milik Allah mutlak. Sebab itu kita sentiasa bersangka baik. Ya, walaupun orang kafir jiran kita tak Islam, kadang anak cucunya jadi Islam. Seperti kisah tadi itu. Ya, Abu Jahal, anaknya ada namanya Ikrimah. Ya, seorang Islam yang baik. Abu Lahab ada anak perempuannya pun masuk Islam. Jangan main-main. Abu Sufyan, ketua yang namanya kaum Quraisy itu, orang kafir, dia Abu Sufyan, akhirnya masuk Islam juga. Ya, kan gitu. Anaknya siapa namanya apa? Berkahwin dengan Rasulullah. Ya, siapa nama anaknya? Hafsah. Ya, Hafsah atau siapa gitu. Berkahwin. Hafsah tu anak Sayyidina Umar ada seorang. Ya, kalau saya silap betulkan.
Subhanallah tuan-tuan. Ni kalimah la ilaha illallah. Sebab itu tuan-tuan, bila kita bawa ini dalam hidup kita, maka hidup kita akan jadi ceria. Kerana keyakinan kita kepada Allah, Dia hanya Tuhan aja, yang lain tidak, maka menafikan yang lain. Isra' Mi'raj. Kalau kita tuan-tuan mikir Isra' Mi'raj, selepas yang namanya Mi'raj Rasulullah, langit pertama, langit sampai langit ketujuh, Sayyidina yang namanya Nabi Ibrahim, maka selepas itu naik yang namanya Sidratul Muntaha. Lepas Sidratul Muntaha naik Sauriqul Aqlam, tempat kalam, pena takdir kita ditulis. Setiap saat ni Pak Ji pegang ini, semua dah ada dalam yang namanya tu. Pak Ji pakai topeng, Pak Ji pakai cermin mata, tangannya gini, hati berdebar, cakap apa, semuanya dah ada tulisan itu. Lepas Sauriqul Aqlam, atas lagi Mustawa. Ramai orang jadi syirik kerana dia kata Allah Ta'ala di atas, di Mustawa. Padahal bukan begitu tuan-tuan. Ya, bukan begitu. Mustawa itu tempat untuk Nabi Muhammad, bukan untuk Allah. Faham ya? Tempat Nabi Muhammad nak bertemu Allah di Mustawa. Macam Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa disuruh yang namanya itu berhalwat, ya, 40 hari di Jabal Tursina, Bukit Tursina. Ya, maka dia mohon kepada Allah nak melihat Allah. Dalam Quran kan ada, tuan-tuan baca. Ya, maka Allah beritahu tak boleh wahai Musa. Ya. Allah beritahu cuba tengok nanti dekat batu sana. Maka Allah Ta'ala bertajalli, berkesat, musnah yang namanya batu itu, pengsan Nabi Musa. Faham? Maksudnya Bukit Jabal Tursina itu tempat yang namanya Nabi Musa nak bertemu Allah, bukan Allah Ta'ala di situ. Mustawa itu tempat Nabi Muhammad SAW untuk bertemu Allah, bukan Allah Ta'ala duduk menempat, ya, dekat situ. Macam sebahagian orang yang beritahu, kalau awak buka YouTube kan ada orang kata Allah Ta'ala tu duduk atas kursi, ya, di arash dan sebagainya. Boleh jadi syirik ni tuan-tuan. Sebab tu saya bersemangat pagi ini nak bawa kalimah la ilaha illallah gitu. Ya tuan-tuan ya. Jadi betulkan firman kita. Allah Ta'ala itu tidak bertempat. Ya, tidak bertempat, tidak di depan, tidak di belakang, tidak berarah. 6 arah, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Ditambah lagi luar dalam. Tak, bukan begitu. Allah Ta'ala itu, kita kalau bincang tentang Allah Ta'ala, ya, kita tinggalkan bertanya 4 perkara. Yang pertamanya aina, di mana Allah? Aina. Yang keduanya kaifa, bagaimana sekarang Allah ni? Ni jangan ada dalam kepala otak kita. Yang ketiganya mata, bila Allah Ta'ala dijadikan. Ini, ya, bila Allah Ta'ala dijadi kafir kita. Ya, yang keempatnya iaitu kam, berapa bilangan Allah? Ya, aina, ya, kaifa, mata, kam, 4 ni. Alif ya nun, bukan aina, ya, pakai ain. Kalau ain itu mata, ain itu benda, ain itu lebih 10 maknanya dalam bahasa Arab. Ini alif ya nun aina, di mana Allah. Jangan bertanya itu, saya ulang. Yang keduanya kaifa, bagaimana keadaannya sekarang. Yang ketiganya mata, bila dijadikan Allah. Yang keempatnya tuan-tuan, ya, kam, bilangan berapa.
Alhamdulillah. Ya tuan-tuan. Jadi bila kita faham ini, maka insya-Allah tuan-tuan, yang namanya memahami yang namanya itu Allah itu cantik. Saya begitu risau bila tersebar dalam YouTube ataupun orang muda-muda di universiti dan sebagainya menempatkan Allah Ta'ala di langit. Astaghfirullahaladzim. Tuan-tuan, ibu-ibu nak kena faham ni. Kenapa kita doa angkat tangan? Kenapa? Kerana yang namanya kiblat doa itu di langit. Bukan Allah di langit. Kiblat solat di mana? Kaabah. Faham? Kita kan semuanya kiblat ni ngadap mana ni? Kiblatnya tu kan tu Kaabah sana. Begitu juga yang namanya kiblat berdoa itu di langit. Bukan Allah Ta'ala di langit. Astaghfirullahaladzim. Allah Ta'ala tidak bertempat. Allah Ta'ala tidak beruang. Allah Ta'ala itu tidak terbatas dengan masa, terbatas dengan waktu. Tidak tuan-tuan. Ya, buang semua itu. Boleh jadi syirik tuan-tuan. Rugi. Sembahyang apa semua rugi kalau ada itu. Sebab itu saya bersungguh-sungguh ni cerita ni. Sembahyang apa tak guna tuan-tuan kalau la ilaha illallahnya itu tidak betul. Kerana tauhid rosak habis akidah. Boleh tuan-tuan ya? Sungguh-sungguh ni faham ini. Ya. Semuanya itu di dalam la ilaha illallah. Sebab itu orang tasawuf ya, dia memandang Allah itu syuhudul kasrah fil wahdah. Memandang yang banyak kepada satu, itu Allah. Syuhudul wahdah bil kasrah. Memandang satu Allah kepada yang banyak. Allah juga semuanya, Allah aja. Begitu tuan-tuan. Sebab itu sentiasa ni hafal ya, iaitu ayat Quran laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tu tak serupa, tak sama, tak sebiji, ya tak sepadan, pelanduk juga serupa. Semuanya tidak dengan sesuatu pun. Allah itu bukan begitu. Yang kita bayang-bayangkan itu bukan Allah. Allah itu bukan begitu. Begitu. Ya, ada 51 ayat di dalam Al-Quran, yaitu ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat yang memerlukan yang namanya penafsiran oleh para ulama. Contohnya, sumastawa al-arsh, Allah Ta'ala itu beristiwa di arasy. Bukan kita itu memaknakan Allah Ta'ala itu duduk ataupun berada di arasy. Tetapi ada dua cara. Kalau salafus salih, dia menyerahkan maknanya itu tafwid, serah pada Allah. Jangan diartikan dengan bahasa Malaysia. Kerana bahasa Malaysia itu bukan yang namanya kalam Allah. Kalam Allah itu bahasa Arab, sumastawa al-arsh. Serah pada Allah maknanya. Muru kama ja'a. Ya, biarkan dia sebagaimana ayat itu datang, serah pada Allah. Kalau khalaf, selepas 300 tahun, dia ditakwilkan. Ditakwilkan dengan jalan selamat. Allah Ta'ala menguasai, memerintah langit. Selamat kita. Bukan orang yang cakap Allah Ta'ala duduk, bertempat. Astaghfirullahaladzim. Kalau tak di arasy, dikata di luar arasy. Astaghfirullah. Ini yang benda ni. Ini salah besar ni tuan-tuan. Kerana Allah Ta'ala tu tidak berhajat kepada makhluk. Dia yang cipta kita, dia tak berhajat. Semua perbuatan kita solat ni tidak memberi bekas kesan sikit pun pada Allah. Awak sembahyang hajat ke apa ke, semuanya tak memberi bekas pada Allah. Faham? Ingat sembahyang hajat tu boleh makbul ke? Tak. Kita itu kalau begitu, seolah-olah Allah itu kita paksa-paksa ikut cakap kita. Faham tak tuan-tuan? Akidahnya yang hakikatnya begitu. Kita macam maksa-maksa.
Sebab itu kita sembahyang hajat ke apa semuanya itu tuan-tuan, terserah Allah. Kerana kenapa? Dia mengajar nabinya Nabi Muhammad SAW supaya sembahyang hajat. Kalau ada sesuatu hajat, ya, macam orang perempuan itu dia buta, maka Rasulullah suruh ambil wuduk, solat, ya, kemudian berdoa dengan apa tu, bihaqi Muhammad faqti hajati, kan gitu ya. Itu. Jadi ajaran-ajaran itu kita buat mengikut sunnah Rasulullah SAW, tetapi hakikatnya bukan mesti makbul. Itu pulang kepada yang namanya rahmat, kasih sayang Allah, fadl, ya, kurniaan Allah dan rahmatnya, kasih sayangnya. Begitu dia paham ni. Ya, kalau tak gitu tu seolah-olah Allah itu kita boleh paksa-paksa. Kalau aku buat gini kau kabulkannya. Astaghfirullahalazim. Ini salah ni. Waktu sembahyang hajat pun mesti faham yang namanya tu apa dia punya, ya, falsafah sembahyang hajat. Serah pada Allah. Dia tidak terpaksa. Dia yang memaksa kita. Dia tak perlu ikut telunjuk kita. Dia yang mencipta kita. Dia tidak berhajat pada kita. Dia tidak berhajat pada makhluk. Bila tidak berhajat, dia taklah duduk atas aras. Dia taklah hajat langsung dia. Benda aras ni semua dia buat hanya untuk menunjukkan kebesarannya, bukan untuk dia duduk. Faham tuan-tuan ya? Tak kena faham ni, biar jelas. Jadi nafikan semuanya yang namanya berhajat pada makhluk itu. Kita yang berhajat pada Allah, dia tidak berhajat pada kita. Sebab itu ada namanya istilah iftikar dengan istighna. Iftikar, fakir. Kita ni berhajat sungguh. Orang fakir berhajat sungguh. Lepas tu kita minta angkat tangan. Minta ya Allah, minta ya Allah, minta. Tangannya angkat. Berhajat sungguh. Dia yang istighna. Dia itu yang maha kaya. Tidak langsung tidak berhajat pada kita. Itu istighna. Innallaha ghaniyun wa antumul fuqara. Allah Ta'ala maha kaya, kamu semua ni fakir. Sebab tu kita berhajat pada Allah. Kul, katakan Allahu Ahad, Allah Esa, menunggal. Allahu Samad, Allah tempat kita itu meminta, tempat berhajat. Ya, tempat apa segalanya? Dia As-Samad. Ya, dialah As-Samad. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satu pun sebanding dengannya. Tidak ada yang boleh melawan, yang setanding dengannya. Dia Maha Agung. Dia 99 sifatnya tadi itu. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Malik Al-Quddus sampai habis. Sebab itu bila datang perasaan pada kita, perlu belajar sifat 20 itu. Kerana ulama sudah membuat silibus bagaimana nak memusnahkan fikiran-fikiran yang datang was-was daripada syaitan itu. Dibuat yang namanya itu hasil pemerhatian daripada Al-Quran, Al-Hadis dan sebagainya, dengan ilham daripada Allah, mujtahid, dia berijtihad, yaitu Imam Al-Asy'ari, ya, Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Maturidi, maka keluarlah sifat 20. Faham tuan-tuan ya? Supaya memudahkan yang namanya kita itu untuk ni datang fikiran-fikiran yang pelik-pelik ni. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamu binafsih, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, qadu, qadir, qaul murin, qaul alim, ya, kan gitu ya. Qaulu hayyan, qaul sami'an, qaul basir, qaul mukalliman. Ya, nafinya tu 20, nafinya 20, satu sifat yang harus bagi Allah. Ya, apa dia? Allah itu harus menciptakan alam ini. Bukan wajib, harus saja. Suka hati Allah nak jadikan kita, tak jadikan, terpulang pada dia. Dia semua ni semua dia punya. Ya, bila faham ini maka jelas. Sebab itu bila lebih faham tentang perkara ini, maka kita akan lebih faham tuan-tuan.
tentang perkara wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri kamu, kata Allah, tidakkah kamu melihat? Tidakkah kamu memandang? Faham? Betul, bila faham diri dalam, kita makin kenal Allah. Kerana nafas ini dia yang bagi. Jantung yang namanya itu bergetar daripada awal kita itu, ya, lahir, belum lahir kat dalam ni, ya, ditiup roh, jantung dah bergerak sampai kita mati, tak pernah berhenti jantung. Tidur pun masih tetap. Pelik. Berhenti sekejap kalau bersin, asyum, dia berhenti. Sebab tu disuruh alhamdulillah, yarhamkallah. Kalau orang ini, ya, yahdina bikum waslih balakum. Ya, apa makna yahdina bikum waslih balakum tu? Ya, Allah Taala memberi hidayah kepada kami, ya, dan kamu semua, wa yuslih, dan memperelokkan hal keadaan kamu. Faham? Ya, alhamdulillah tu kalau doktor sekarang beritahu terhenti sekejap, kita bersin tu, macam tu dia berhenti semua, ya, entah berapa second gitu. Sebab itu kita alhamdulillah, syukur, hidup balik semula. Jadi bila memahami yang paling dalam, maka kita kenal Allah. Urat-urat, saraf-saraf, darah boleh mengalir, darah pelik. Bukan kita yang mengalirkan urat-urat kita, ya. Allah Ta'ala beri izin, tidak diblok, boleh datang masjid, tidak kena angin ahmar, tidak stroke. Saraf-saraf kita boleh berfikir, makan boleh rasa lagi lidah, ada pahit, ada manis, ada masin, ada tawa. Subhanallah tuan-tuan, boleh memikir dalam, ya Allah, Engkau bagi aku semuanya, ya Allah, aku boleh hidup. Bayangkan setiap di dunia ini berapa bilion orang, semuanya itu di bawah yang namanya peraturan, naungan dan sunnatullah, mengikut kehendaknya semua. Allah Ta'ala kawal ni semua. Ya, waktu besarnya Allah, azimnya Allah. Ya, mikir mata ajalah. Mata ini, ya, kalau dipikir, ya Allah, dengan urat-urat, ada putih, ada hitam, ya, dapat melihat. Melihat ini bukan gini aja, memerlukan urat-urat. Dia kena hantar isyaratnya itu kepada otak. Jadi otak, ya, memproses, kemudian barulah tahu, oh ini warnanya merah, oh ini air. Dia bukan segitu-gitu aja. Ya Allah, itu baru cerita mata. Beribu-ribu uratnya, berjuta-juta urat. Ya, begitu. Mata tengok cantik orang ni, ya, bukan mata itu kata dia cantik-cantik. Mata memproses. Pada otak, mulut bercakap, cantik. Cantiknya benda ni. Cantiknya orang ni. Kan gitu. Ya. Nabi Yusuf lalu, maka perempuan-perempuan nengok, ya, dibagi pisau, ya, mahazankan, ya Allah, apa ni? Malaikat ni. Sampai yang namanya tuan-tuan terhiris. Ya, kan mata, yang melihat mata, yang cakap mulut, kan pelik. Fikir tuan-tuan, dalam Quran semuanya dah dibagi tahu kita. Bukan kita tak pernah mikir, show aja kan. Kalau baca Quran tak faham makna. Tajwid tak betul pula, jadi mikirnya itu aja. Tengok semuanya dah ditunjukkan. Tapi mesti belajar dengan ulama yang betul. Ya, kalau tak kita jadi sesat. Sebab itu disuruh kita melihat dalam diri kita. Barulah kata-kata hukama beritahu, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa kenal dirinya, dia kenal Tuhannya. Gitu. Saya nak bawa supaya tuan-tuan jangan sesat. Ya, supaya tuan-tuan jangan sesat. Jangan suka ikut orang hakikat tapi tak sembahyang. Kan banyak. Ceritanya hakikat tapi, ya, haji ni nyusah aja simpan duit. Gitu pula ceritanya. Apa pergi sembahyang ni?
Aku ni selagi tak ikhlas, aku tak akan solat, aku tak akan sembahyang. Bukan sembahyang. Sembahyang ni apa ni? Solat. Cerita solat sembahyang pula. Kita yang penting praktikalnya mengerjakan solat. Ini cerita apa itu solat, apa itu sembahyang, ya, tak habis. Sebab itu nanti akhirnya kita jadi rosak. Nunggu ikhlas baru nak solat. Bila nak ikhlas? Ikhlas ni payah. Kan saya dah kongsi dengan tuan-tuan. Ikhlas tu macam mana? Kalau mengikut yang namanya hakikat. Kalau buat syariat, tak ikhlas-ikhlas kita tuan-tuan. Ya, kerana ikut syariat, kita merasa bahawa kalau kita sedekah, duit tu merasa kita punya. Tapi kalau kita hakikatkan bahawa duit, wang, segala macam harta kita tu milik Allah. Jadi kita hanya menyalurkan apa yang Allah bagi pada kita kepada yang namanya yang Allah suruh bagi hak kepadanya. Jadi kita jadi ikhlas. Tapi kalau rasa diri kita punya lokek, kita akan jadi lokek. Sebab tu nak dipahamkan ni, selalu latih tubi gitu. Ini daripada-Mu ya Allah, aku kembalikan pada ya atas perintah-Mu. Hak. Sebab tu selalu disuruh begini. Ya Allah, dengan fadl kurniaan-Mu, dengan rahmat-Mu, Engkau takdirkan aku dapat bersedekah. Ya, jadi kita merasa Allah punya, bukan kita punya. Ya, dipinjamkan kepada kita, jadi kita akan jadi ikhlas. Ini nak belajar ikhlas pun payah tuan-tuan. Saya sendiri mencari sana sini. Ya, alhamdulillah jumpa dilatih tubi, mudah-mudahan tuan-tuan. Pergi ke sini kalau saya tak ikhlas tak guna. Pukul 5:01 imam telefon saya. Saya terus terang tengah tidur lagi. Ya, Ustaz gantikan kuliah pagi ni. Ya, saya memandang ini takdir Allah bagi saya. Kurniaannya, limpah kurniaannya, rahmatnya disuruh saya untuk pergi sini bagi boleh bercakap dengan tuan-tuan. Ya, kalau tak buat apa saya dah datang sini? Ya, nak cari duit, duit saya dah banyak. Ya, duit saya lebih banyak daripada tuan-tuan, terus terang aja. Ya, ada sebahagian lah. Buat apa nak cari duit? Dah bukan duit lagi. Ya, pagi-pagi ni baik saya kelon isteri saya. Kan? Peluk isteri lagi sedap, datang sini pergi. Buat apa? Sebab itu mesti ikhlas tuan-tuan, belajar ikhlas. Ya Allah, dengan limpah kurniaan-Mu, dengan rahmat-Mu, ya, dengan kemuliaan-Mu, Engkau takdirkan aku dapat datang ke sini bagi kuliah. Semuanya atas Engkau ya Allah. Mudah-mudahan ikhlas. Ya Allah, dengan kurniaan-Mu, limpah kurniaan-Mu, dengan ya rahmat-Mu, aku dapat solat subuh berjamaah di masjid. Aku tiada daya upaya Allah. Tiada daya untuk mengerjakan untuk meninggalkan kemaksiatan. Tiada daya ya, tiada upaya untuk mengerjakan taat, melainkan semuanya dengan pertolongan-Mu ya Allah. Selamat kita tuan-tuan. Mudah-mudahan ikhlas. Ya. Jadi kita tidak ada buang semua. Hanya semuanya kurniaan Allah, limpah kurnia Allah. Ini selalu dilatih tubi ni Pak Ji aja ya. Ibu-ibu ya. Dilatih tubi. Buat apa aja kalau masak suami bising. Ya Allah. Ya, bebel dia suaminya. Ya, pergi pasar malas, barang tak ni, makan nak sedap. Kita ikhlaskan, ya Allah, dengan limpah kurnia-Mu, ya, dengan kasih sayang-Mu ya Allah, aku nak berbakti kepada suami. Kerana itu tuntutan-Mu. Ya, itu tuntutan-Mu ya Allah. Itu sunnah-Mu ya Allah. Itu yang diajarkan oleh Nabi-Mu, Nabi Muhammad SAW. Maka insya-Allah jadi ikhlas. Jadi dilawan ni, sentiasa dilawan. Apa je? Ya, Haji nak buat apa? Kerja. Jadikan kerja sebagai satu ibadah. Ya Allah, syukur Engkau takdirkan aku ya Allah sihat dapat bekerja dengan limpah kurniaan-Mu ya Allah, dengan rahmat-Mu, kasih sayang-Mu ya Allah. Aku ada kerja ya Allah. Ya, untuk mencari makan sesuap nasi untuk anak isteriku ya Allah. Jadikanlah semua ibadatku ni ibadatku ya Allah, kerjaku semuanya ibadah ya Allah. Jadi ikhlas. Kalau takkan bos suruh tu, muka masam. Ya, ngelat aja.
Ya, kalau pergi sarapan sampai 2 jam, pelik. Gaji nak. Ya, tapi ngelat aja. Sebab kerana tidak ada ikhlas. Jadi dilatih tubi. Ikhlas itu jangan memandang syariatnya, tetapi memandang hakikat. Satu pekerjaan jangan dipandang syariatnya, tapi hakikatnya. InsyaAllah boleh ikhlas. Tapi mesti mengikut syariat. Faham tuan-tuan ya? Solat 5 waktu mesti ngikut. Tapi dalam perjalanan kita ke sini, ya Allah, semuanya atas kurniaan Allah. Maka insya-Allah apa sahaja yang kita buat akan jadi ikhlas lillahi taala. Kerana yang namanya dalam solat semuanya lillahi taala. Kan gitu ya? Usolli fardhu maghribi, salah satu adaan makmuman lillahi taala. Inna sholati wa nusuki wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya lillah. La syarika lahu, tiada syirik padanya. Sebab itu kemuncak kepada la ilaha illallah, tuan-tuan, semuanya kita lakukan buat semata-mata dia. Bukan yang namanya nunjuk-nunjuk. Bukan kerana sesuatu. Bukan ada kepentingan. Ya, bukan kerana sesuatu. Sebab itu kemuncak kepada kita buat sesuatu semuanya, tuan-tuan, kerana Allah. Sembahyang hajat semata-mata Allah. Kalau nak tinggi lagi, ya, buat sesuatu semuanya kerana Allah. Sembahyang hajat itu jangan minta sesuatu. Yakin semuanya Allah. Dia dah rancang, dia tahu semuanya. Sampai peringkat kedua ni tinggi betul lah. Ya. Kerana kalau kita masih lagi hajat itu, masih lagi minta-minta. Macam Allah Ta'ala tak tahu pula hajat kita. Kan dia itu maha mengetahui. Kau nak nyuruh-nyuruh pula macam dia tak tahu. Faham tak? Itu peringkat tinggi betul lah. Ya, peringkat hakikat betul sampai begitu. Ya, Allah Ta'ala dah maha tahu. Tapi untuk kita orang awam tak boleh pakai macam ini. Sebab itu kita perlukan yang namanya ikhtiar dan sebagainya. Untuk wali-wali dia boleh. Untuk kita orang awam, ya, mesti kerja, mesti sembahyang hajat, mesti ya buat solat duha kalau yang nak rezekinya luas, mesti ya buat selawat-selawat banyak-banyak kerana memberi syafaat, mesti begitu. Jadi aturannya itu syariat dengan hakikat cantik. Kalau tuan-tuan dah wali, dia dah tak cerita ini. Ya, dia dah wali, dia dah hubungan dengan Allah, kelas first class. Ya, jadi dia itu dah tak ada main recommend. Jadi oleh kerana kita ni masih orang biasa, perlukan recommend syafaat Nabi, gitu. Ya, sembahyang hajat, ni recommend lah semua ni. Permohonan, proposal, kertas kerja. Tapi kalau dah dengan Allah hubungannya gini, memang baik betul. Ya, semuanya yang namanya Allah Ta'ala itu, detik hati pun nak minta yang namanya anggur datang. Kalau sampai begitu, kalau kisah wasah wali itu, saya dari kitab kisah para awliya, subhanallah, bukan kita makamnya. Ya, jadi kita orang awam mesti, ya, sembahyang hajat, mohon, baca Yasin, ya, bertawasul dengan amalan. Ya Allah, berkat baca Yasin, ya Allah, anak SPM cemerlang, ya Allah. Ya Allah, berkat selawat 1000 kali, ya Allah, maka bukakanlah pintu rezeki. Kan gitu. Ya Allah, berkat ngamalkan Yasin, sembahyang hajat, ya Allah, bagilah anak jodoh, ya Allah. Kan gitu. Ramai orang tak kahwin kan, ya. Ya Allah, berkat ni musim PKP susah, ya Allah, anak kat Singapura tak balik-balik, ya Allah, dah setahun tak balik, anak isteri kat sini, ya Allah, permudahkanlah COVID-19 ni makin hilang, ya Allah. Kan gitu. Jadi ikhtiar, enjek, semuanya ikhtiar. Kerana itu tuntutan daripada yang namanya Allah dan Rasulullah SAW. Jadi kesimpulannya, tuan-tuan, pada pagi ini, ya, supaya kita itu benar-benar, ya, merasa kalimah Allah itu satu perkara yang benar-benar, ya, sungguh-sungguh dan sebagainya, maka hendak kita lazimi, tuan-tuan, ya, hendak lazimi selalu, kerana dia kalimah thayyibah, ya.
antara sabdaan Rasulullah SAW tentang la ilaha illallah ni tuan-tuan, tunaikanlah olehmu akan zakat badanmu dengan perkataan kalimah la ilaha illallah. Seolah-olah dia zakat badan kita, jadi membersihkan. Zakat itu adalah an-numu wal barakatuh, ia untuk bertambah yang namanya subur, menambahkan keberkatan, untuk membersihkan diri dan sebagainya. Maka tuan-tuan, kembali kesimpulannya kepada la ilaha illallah. Jadi kita yang dah tua-tua ni tuan-tuan, jadikan sebagai amalan. Ya, lepas solat walaupun Pak Imam tak zikir, kita zikir. Abdul zikir fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Yang penting lebih 3, kerana lebih 3 itu banyak. Ya. Sebab itu Allah Taala sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang yang beriman, zikirlah Allah banyak-banyak. Ya, sebelah pagi dan sebelah petang, siang dan malam. Faham tuan-tuan ya? Jadi hidupkan ni. Tak payah orang suruh. Kita janji pada diri. Ya, jadi sentiasa, mudah-mudahan sakaratul maut nanti mudah kita nak menyebut la ilaha illallah. Ya, kalau tak mampu, Allah, 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 Allah. Meninggal contohnya. Ya, kalau yang belajar tarikat, ya, boleh pakai yang namanya hu Allah. Hu Allah, hu Allah, dia Allah, dia Allah. Ya, kerana orang bila dah bertemu, dah sayang, dia mula-mula tengok, kemudian dah jumpa, dah tak terkata-kata. Bila dia tak ada rasa rindu, dia jangan gila bayang. Jadi orang yang zikir hu tu orang gila bayang. Hu dia je itu, gila bayang dia. Angau, faham ya? Cerita Perlambi kata angau. Begitulah tuan-tuan. Sebab itu kalau tak faham tentang ini, baca-baca, tengok-tengok kat YouTube, jangan tuan-tuan sesuka hati kata orang tu syirik dan sebagainya. Bertanya kepada ahlinya. Kalau kita bukan ahlinya, diam. Jangan komen. Diam. Tanya pada ahlinya. Boleh tuan-tuan ya? InsyaAllah. Mudah-mudahan pagi ini ada berkatnya. Ya, niat nawaitu saya ini nak belajar sama-sama tasawuf kita. Apa juga bila la ilaha illallah ada, maka akhlak kita akan jadi baik. Bila la ilaha illallah itu ada, tasawuf kita, tasawuf itu tuan-tuan akhlaklah akan jadi baik. Penghayatan kita terhadap agama akan jadi baik. Kita akan jadi orang la ilaha illallah nak ke ambil rasuah. Orang la ilaha illallah nak ke berzina. Orang ada la ilaha illallah nak ke dia itu mencuri, mengumpat. Kerana dia sentiasa mikir, Allah melihat aku ni, kan gitu. Peringkat ihsan. Jadi akhirnya tuan-tuan, sentiasa diulang-ulang tajdidul iman, yang memperbaharui iman dengan la ilaha illallah, dan bila la ilaha habis disambung dengan Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih tuan keladi. Ada masa kita jumpa lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullakum. Keluput aku sangat akeh jorok ngapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah wa suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina amanu wa amilus solihati. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma ka'afun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammad. Pesanan terakhir bulan Sya'ban ini yaitu surah yang itu tuan, innallaha malaikatahu yusholluna, turunnya itu bulan Sya'ban. Jadi banyakkan selawat tuan-tuan ya. Kerana ulama beritahu Rajab bulan Allah, Sya'ban bulan Rasulullah, Ramadan bulan kita. Jadi bulan ini selawat itu banyak. Faham ya? Selawat paling ringkas apa? Selawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Ya. Mas kahwin Nabi Adam
dengan Siti Hawa, Allah Ta'ala suruh Jibril beritahu kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, mas kahwinnya itu sallallahu ala Muhammad. Amalannya 1000 kali. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu. Orang yang ulama memberitahu namanya selamat Jibril. Kerana yang bawa Jibril. Padahal mas kahwin Nabi Adam dan Siti Hawa. Boleh tuan-tuannya? Mudah aja. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu aja. Sallallahu ala Muhammad. Selawat Jibril namanya. Kalau orang tanya apa selawat Jibril, itulah. Ya, 1000 kali. Buatlah Allah 10 minit habis. Ya, dapat 1000. Ganjarannya jangan tanya. Ya, buat siang, malam pun buat. Ya, gitu. Mudah-mudahan semuanya lapang, rezeki luas dan Allah Taala kabulkan segala hajat. Ya, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, minta maaf banyak ya. Sebaik saya bagi